Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Izzati binti Anwar Azman, matrik nombor 01DKA19F2026. Saya dan kawan-kawan saya ingin menerangkan tentang bisnes modal Canvas yang berkaitan dengan perniagaan kami. Pengenalan. Perniagaan adalah sebuah bentuk organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan atau kedua-duanya kepada pelanggan, perniagaan dan entiti-entiti kerajaan. Kami menjalankan perniagaan dalam talian iaitu perniagaan yang dilakukan secara online di mana internet digunakan sebagai medium perantaraan antara penjual dan pembeli. Produk yang kami jual ialah Shaklee dari syarikat Shaklee Produk Malaysia. Rakan utama. Rakan utama ni merujuk kepada rangkaian pembekal iaitu supplier dan juga rakan kongsi iaitu partner dalam perniagaan yang dijalankan. Siapa rakan niaga semasa menjalankan bisnes produk Shaklee ni? Yang pertama, pembekal produk Shaklee untuk penjualan online iaitu supplier dari company. Kami submit order di website Shaklee and then kemudian akan diproses oleh pihak company Shaklee untuk pembungkusan barang dan penghantaran barang. Penggunaan perkhidmatan GDEX untuk menghantar barang yang diorder oleh pelanggan yang jauh. Yang ketiga, mempunyai leader. Leader ni dia membantu dari segi buat kelas untuk tingkatkan sale anak-anak tim, sentiasa cek stok untuk anak tim, memastikan anak-anak tim sentiasa ada target dalam menjalankan sale. Next, aktiviti utama. Aktiviti utama ni pula menerangkan apa yang entiti perniagaan perlu buat untuk memastikan model bisnes berjaya. Aktiviti utama ini diperlukan untuk membina tawaran nilai, membina dan menyokong perhubungan antara pelanggan dan seterusnya jana pendapatan. Pertama, membuat media sosial sebagai platform branding. Yang ni sangat penting. Gunakan Instagram Story untuk sentiasa update tentang produk Shaklee. Kedua, gunakan Facebook Live sebagai pemasaran produk Shaklee. Yang ketiga, gunakan platform TikTok untuk membuat video yang menarik minat pelanggan. Next, promosi yang dapat mempengaruhi pengguna media sosial, iaitu kita kena menyediakan bahan promosi untuk menarik minat pengguna media sosial, iaitu dengan bagi diskaun, bagi free gift, free shipping. Ni antara contoh-contoh bahan promosi lah. Gambar-gambarnya. Next, gunakan content marketing untuk jual soft sell, secara soft sell. Strategi pemasaran yang menggunakan info yang relevan dan bermanfaat untuk menarik pelanggan dan bakal pelanggan bagi mendorong mereka menjadi pelanggan yang setia. Sebagai contoh, boleh membuat dan mengedarkan konten seperti blog tip penjagaan muka, infografik mengenai cara hidup untuk mencantikkan kulit dengan menggunakan produk Shaklee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azrina Nabila binti Muhammad Afizi, nombor kad matrik 01DKA19F2005. Hari ini saya akan membentangkan poin saya iaitu sumber utama. Sumber utama merujuk kepada aset penting atau sumber yang diperlukan untuk memastikan aktiviti bisnes berjalan. Sumber ini membolehkan entiti perniagaan untuk membina dan menawarkan nilai, mensasarkan pasaran seterusnya memperolehi pendapatan. Key resources iaitu sumber utama boleh jadi perkara-perkara dalam bentuk fizikal, sumber intelek, sumber manusia dan kewangan. Fizikal. Kategori key resources jenis ini termasuk aset fizikal seperti peralatan atau fasiliti pembuatan produk,
bangunan, kenderaan, mesin, komputer, sistem point of sale dan rangkaian pendapatan. Seterusnya, sumber intelek. Sumber intelek adalah seperti jenama, pengetahuan, paten dan hak cipta iaitu copyright. Sumber intelek seperti ini juga lebih dikenali sebagai harta intelek. Malah, database pelanggan juga termasuk dalam kategori sumber intelek. Dan poin terakhir ialah sumber manusia. Setiap perniagaan wajib memerlukan sumber manusia. Ia penting lebih-lebih dalam model bisnes bagi industri knowledge intensif dan juga kreatif. Contohnya seperti Shaklee, ianya merupakan perniagaan yang memerlukan pakar runding atau konsultan dan juga saintis bagi industri pharmaceutical. Seterusnya, tawaran nilai. Tawaran nilai atau value proposition merujuk kepada nilai yang nak kita bina terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan. Aspek yang boleh dijadikan elemen bagi membina tawaran nilai terhadap produk dan perkhidmatan ialah brand atau status. Pelanggan kadang-kala memandang kepada brand atau status sebagai keutamaan untuk memilih produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Sebagai contoh, sebut sahaja pasal produk Shaklee sudah tentu ramai yang mengenalinya dan ramai yang mengetahui bahawa terdapat banyak kebaikan yang ada pada produk tersebut. Poin kedua dalam tawaran nilai ialah harga. Tawaran dengan harga yang lebih rendah terhadap produk dan perkhidmatan dengan nilai yang sama merupakan salah satu cara untuk memikat segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Seperti Shaklee juga, ianya menawarkan harga yang berpatutan untuk peringkat umur 20 tahun dan ke atas untuk membelinya. Malah, ianya mempunyai harga set bagi sesiapa yang ingin membeli satu set seperti set cantik, set kurus dan berbagai lagi. Dan terakhir ialah kemudahan. Menawarkan produk dan perkhidmatan yang memberikan kemudahan pengguna juga adalah tawaran nilai yang menarik. Sebagai contoh, produk Shaklee memudahkan pengguna untuk mencari dan membelinya kerana zaman kini sudah ramai yang menjadi ahli-ahli Shaklee seperti dropship, ejen, master ejen dan sebagainya. Jadi, tidak heranlah jika seseorang itu ingin membelinya, malah sesetengah ahli Shaklee juga turut menawarkan COD iaitu penghantaran dari rumah ke rumah bagi mereka yang berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Datuk Syahira binti Nolizam, nombor pendaftaran 01 DKA 19F2018. Hari ini saya akan menyambung pembentangan kawan saya sebentar tadi. Topik yang akan saya jelaskan adalah customer relationship dan juga channel. Okey, apa yang perlu kita tahu dalam customer relationship ni adalah first, pertama sekali adalah apakah cara untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk kita. Yang kedua, apakah cara layanan kita yang perlu kita berikan kepada pelanggan untuk yakinkan pelanggan untuk membeli produk kita. Dan yang ketiga, apakah keistimewaan produk yang kita jual untuk membolehkan pelanggan tu beli produk kita. Dan juga apakah cara-cara inisiatif untuk memperbanyakkan sale, untuk meningkatkan sale kita. Seterusnya adalah channel. Okey, channel ni adalah tempat kita promote produk. Okey, saya akan jelaskan dulu apakah itu customer relationship. Okey, seperti yang sedia maklum, saya dan juga kumpulan saya menjual produk Shaklee, iaitu produk kecantikan dan juga kesihatan. Okey, channel relationship yang akan saya terangkan, poin pertama adalah cara kita sebagai penjual menarik minat pelanggan untuk membeli produk yang kita jual. Pelbagai inisiatif yang boleh kita lakukan. Yang pertama ialah kita perlu sentiasa promote, kita perlu sentiasa post produk yang kita jual di mana-mana platform media sosial, antaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Selain daripada tu, kita juga boleh post di IG story, Facebook story, dan juga kita boleh simpan sebagai highlight untuk paparan jangka masa yang panjang, untuk
supaya pelanggan-pelanggan boleh sentiasa melihat kita punya media sosial tu sebagai satu akaun yang aktif, supaya mereka yakin dengan produk yang kita jual. Okey, untuk promote produk-produk yang kita jual seperti Shaklee, kita perlu sentiasa kreatif, kita perlu sentiasa edit gambar, edit video yang menarik supaya dapat menarik minat pelanggan, supaya mereka rasa macam tertariklah untuk membeli produk yang kita jual. Kita tak boleh setiap hari promote gambar atau video yang sama. Nanti pelanggan pun akan jadi bosan dan tak menarik untuk tengok kita punya akaun media sosial. Okey. Selain tu, kita juga perlu sentiasa menggunakan ayat-ayat yang terbaik lah. Sebagai contoh, untuk meletakkan caption gambar, caption story, caption video, kita perlu sentiasa fikir ayat yang baik lah, ayat yang kreatif, ayat yang menarik, supaya customer yakin dengan produk yang kita jual. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara-cara sebagai seorang penjual untuk meyakinkan pelanggan membeli produk yang kita jual, iaitu Shaklee. Okey, first kita perlu menceritakan kebaikan, kelebihan produk yang kita jual. Okey, untuk pengetahuan, produk Shaklee mempunyai pelbagai jenis, iaitu ESP, vitamin C plus dan juga sebagainya. Okey, salah satu manfaat produk Shaklee iaitu ESP, ia bukan sahaja mampu memberi kesan kepada kecantikan, malah juga ia akan memberi kesan kepada kesihatan. Okey, sebagai contoh, dari segi kecantikan, produk Shaklee iaitu ESP mampu mencantikkan kulit, menghaluskan kulit dan menjadikan kulit kita awet muda. Dari segi kesihatan pula, ia mampu mencegah pertumbuhan sel kanser, memberi tenaga dan sebagainya. Manakala produk vitamin C plus, ia juga mampu mencantikkan kulit wajah, membantu melawan sel kanser dan sebagainya. Seperti yang saya telah paparkan di slide. Okey, bukan sahaja kita perlu menceritakan kebaikan produk, kita juga perlu memberi feedback daripada pelanggan yang pernah membeli produk kita, untuk ditunjukkan kepada pelanggan yang baru beli, untuk meyakinkan mereka bahawa produk Shaklee ini sangat berkesan. Okey, produk Shaklee ini bukan sahaja berkesan di muka, tetapi di seluruh badan. Produk ini sangat jimat dan juga tahan lama, kerana ia sangat murah dan dapat digunakan untuk beberapa bulan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang keistimewaan produk Shaklee. Okey, bukan sahaja produk ESP dan juga vitamin C plus, Shaklee juga mempunyai produk iaitu lecithin. Produk ini sangat bagus untuk sesiapa yang mahukan berat badan yang ideal dan juga untuk mengurangkan berat badan. Okey, apakah kelebihan produk ni? Produk ni mampu membantu mengurangkan sembelit, mencantikkan otot dan juga kulit, dan sangat bagus untuk prostat lelaki. Bukan itu saja, ia mampu mencantikkan dan menyihatkan rambut, dan juga ia sangat bagus untuk menyelesaikan masalah kolesterol. Okey, siapa yang boleh consume Shaklee? Siapa yang boleh membeli Shaklee ni? Okey, Shaklee ni sangat sesuai terutama kepada pelajar, mereka yang mahukan berat badan ideal, berat badan yang cantik, menguruskan badan. Ia juga digalakkan untuk mereka yang baru menjalani pembedahan, iaitu produk ESP. Ia sangat membantu. Bukan itu saja, ibu mengandung, ibu menyusu dan juga ibu berpantan juga boleh untuk consume produk Shaklee iaitu ESP. Okay, last but not least, untuk customer relationship adalah kita perlu sentiasa mencari inisiatif untuk menaikkan sale. Antaranya adalah membuat promosi seperti promosi free shipping. Okay, untuk
menjimatkan untuk memudahkan kita sebagai penjual, kita boleh menjual produk produk kita, iaitu saya menjual Shaklee di platform Shopee, kerana Shopee menyediakan voucher RM10 atau RM15 ke atas untuk mendapatkan free shipping. Ia mampu menarik minat pelanggan kerana mereka tidak perlu membayar harga postage. Okey, seterusnya setiap pembelian saya akan menyediakan free gift untuk pelanggan saya atas tanda penghargaan ataupun terima kasih kerana telah membeli untuk saya. Sebagai contoh, saya akan letak buku nota, gelang dan sebagainya. Okey, selain itu kita perlu sentiasa promote dan juga kreatif. Kita perlu kreatif untuk membuat video, gambar yang berlainan, yang menarik supaya mereka tidak bosan melihat kita punya posting. Okey, dan yang seterusnya adalah channel. Okey, apakah itu channel? Channel adalah tempat kita promote ataupun postingkan kita punya produk di platform, sebagai contoh Instagram, Facebook, WhatsApp, blog, Twitter dan sebagainya. Okey, sebagai contoh saya mempromosikan produk yang saya jual di Facebook, yang telah saya paparkan di slide, dan juga di Instagram. Saya juga mempromosikan produk Shaklee di WhatsApp, status WhatsApp dan juga Twitter. Okey, pelbagai platform yang boleh kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Ia cuma memerlukan usaha, masa dan juga kreativiti untuk menarik perhatian pelanggan agar membeli produk dengan kita. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Nur Syahibah binti Cik Ghazali, nombor matrik 01 DKA 19F2016. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang customer segment. Okey, apa itu customer segment? Customer segment ni kita kena mengenali pelanggan kita. Kita kena mengenali pelanggan kita dengan baik. Contohnya, kita kena faham siapa prospek kita atau customer kita melalui beberapa ciri, iaitu umur, jantina, tahap kesihatan, golongan dan sebagainya. Okey. Kenapa kita perlu mengetahui ciri-ciri prospek ataupun customer kita? Kerana penting. Ini kerana penting sesuatu produk atau servis bukanlah ditawarkan kepada semua golongan, iaitu hanya serve untuk a particular group of people saja. Okey, contohnya perniagaan yang saya lakukan adalah produk Shaklee, iaitu produk Shaklee ni sesuai untuk 12 tahun ke atas dan juga sesuai untuk semua golongan, itu lelaki dan perempuan. Pelajar ataupun pekerja semuanya boleh amalkan produk Shaklee. Produk Shaklee ni dia ada dua jenis, iaitu ESP dan juga vitamin C. Dia lebih kepada produk kecantikan. Okey, untuk pengetahuan semua, kenapa Shaklee sesuai untuk orang yang berumur 12 tahun ke atas? Okey, ini kerana dalam produk Shaklee dia ada banyak kelebihan dan juga kebaikan. Contohnya, untuk ESP, dia dapat mengekal pertumbuhan sel kanser, dapat membekalkan tenaga, dapat anti penuaan, dapat merangsang pertumbuhan sel kulit dan sebagainya. Dan juga seterusnya, kebaikan untuk vitamin C. Vitamin C ni penting untuk badan, untuk antibody badan, menguatkan kecerdasan badan, mencantikkan kulit wajah, membantu melawan sel kanser, membantu mengurangkan selesema dan sebagainya. Oleh itu, umur dalam lingkungan 12 tahun ke atas sesuai untuk mengamalkan Shaklee, iaitu ESP maupun vitamin C. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang cost struktur. Okey, apa yang saya pelajari
ada dua jenis cost struktur, iaitu variable cost dan juga fixed cost. Okey, untuk variable cost, saya mengeluarkan kos saya sendiri untuk membeli laptop ataupun telefon pintar. Tujuannya digunakan untuk mempromosikan produk yang dijual serta memudahkan proses pesanan order daripada pelanggan kepada leader. Contohnya, saya mengeluarkan kos saya sendiri untuk membeli sebuah laptop ataupun telefon pintar untuk saya mempromosikan perniagaan saya itu produk Shaklee ini. Okey, gambar di sebelah tu adalah contoh pesanan order daripada customer yang saya berikan kepada leader saya, iaitu yang dikenali sebagai invoice. Okey, seterusnya fixed cost. Fixed cost ni kos yang saya keluarkan untuk membayar bil telefon ataupun wifi yang digunakan untuk mempromosikan produk jualan. Contohnya, untuk mempromosikan perniagaan saya ni, saya memerlukan internet ataupun wifi untuk saya terus untuk saya mempromot produk perniagaan saya. Okey. Okey, so kita teruskan kepada revenue stream. Okey, revenue stream ni apa yang saya faham bermaksud how much will you make. Bermaksud macam mana untuk kita lakukan supaya orang beli produk kita, orang kenal produk kita. Okey, revenue stream ni dia lebih kepada untuk meraup keuntungan dalam perniagaan ataupun strategi apa yang kita jalankan untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk dengan kita. Okey, antara strategi yang telah saya lakukan, adakan sale pada setiap tahun, promosikan harga barang dengan sedikit harga yang murah supaya orang akan menarik minat pelanggan untuk membeli dengan kita ataupun dapat memberi kepercayaan kepada pelanggan untuk membeli produk Shaklee. Okey. Okey, ini sahaja daripada saya tentang customer segment, cost struktur dan juga revenue stream. Ini sahaja. Terima kasih.